Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini cikgu akan sambung perbincangan kertas 2. Kali ini bahagian B pula. Okey, bahagian B ni ada 45 markah. Ya, penting bahagian B ni untuk kamu menjawabnya. Okey, soalan 11A. Lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 20 per X dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan 0.8 dan X sama dengan 5. Okey, ini kamu dah tahu cikgu rasa nak cari Y. Kamu gantikan X ni dalam persamaan ni, cari Y itu berapa. Okey, soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Okey, kertas graf ada disediakan. Just lukis sahaja. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okey. Maksudnya sifir 1 dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, sifir 5 lah. Okey, jadi lukis graf Y sama dengan 20 per X bagi nilai X yang berada antara 0.5 dan 7. Graf ni 4 markah. Okay. So, daripada graf, cari nilai Y apabila X sama dengan 1.5 dan X apabila Y sama dengan 6. Untuk pengetahuan kamu, soalan C ini adalah bergantung kepada graf di B. Okey, macam mana nak dapatkan jawapan tu? Ada antara kamu yang tahu, ada yang tak tahu. Okey. Okey, yang dah lupa tu boleh belajar lagi ya. Boleh cuba mendalami ilmu lagi bersama cikgu ataupun nak tengok video cikgu lain di YouTube ni pun tak apa. Janji kamu belajar. Okey. Maklumat di hujung jari. Okey, ini adalah jadual. Okey, macam mana nak cari tempat kosong ni? Okey, yang pertama X yang 0.8 ni. Okey, masukkan dalam persamaan inilah. Y sama dengan 20 per X. 20 bahagi 0.8 tu awak akan dapat 25. Lepas tu 1 markah dah. Senang kan dapat markah. Kemudian nombor 5 ni, bila X sama dengan 5, 20 bahagi 5 dapat 4. Okey, dapat markah yang kedua dekat situ. So, bahagian B ni agak senang lah untuk mendapat markah. Okey, tapi kalau boleh kita nak lebih lah daripada 2 kan. Ni 1 markah. Ni 1 markah. Senang kan. Ambil kalkulator kalau kamu tak reti nak bahagi congak. Okey. Okey, B, rujuk graf. Okey, graf ni berdasarkan jadual yang dah lengkap ni. Okey. So, cikgu akan buka graf. Okey, ni graf. Okey, cikgu dah plot dah. Okey, sekarang cikgu akan zoom out sekejap. Okey, so paksi Y tadi 2 cm kepada 5 unit ya. 2 cm tu adalah biasanya lebar. Ini ada 10 petak kecil. 10 petak kecil tu maksudnya 2 cm. So, 40 sampai 45 tu 2 cm pula. 2 petak kecil mewakili 1. Jadi 2 petak tu 41, 42, 43, 44, 45. So untuk plot graf kamu mesti baca betul-betul petak pada graf ni. Okey. So paksi X pula adalah 2 kepada 1 unit. Jadi sifir 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang kat sini cikgu dah plot. Okey, tapi cikgu akan ajar cara plot. Okey, kosong tadi adalah 0.4. 0.4 adalah 50. Kita tengok balik graf kat belakang tu lah. 0.4 berapa kan? 0.4 50. Lepas tu seterusnya, sorry sengit. 0.8 25. Okey. 1, 20. Okey, buat pangkah macam ni. 1, 20. 2, 10. Oh, tak nampak. Okey, 2, 10. 2.5
8. Okey, macam mana nak detect 8? Okey, kan 2 petak ni 1 unit, betul? So, kamu kira dari tepi. 6, 7, 8. Okey, maksudnya 6 petak kecil. Kamu kira lah 6 petak kecil tu. Plot. Okey. Kemudian 4, 5 dan 5, 4 dan 7, 2.5. Okey, so bila dah dapat semua titik dah plot, kamu kira dalam tu ada, dalam jadual tu ada berapa titik. So, dah cukup, kamu satukanlah graf ni dengan tangan yang lurus ya, jangan pakai pembaris. Ni tangan yang lembut. So, cikgu buat. Okey, itu graf kita. Okey. Dah lengkap titik plot semua betul. Dapat 4 markah. Okey. Seterusnya kita nak cari nilai daripada graf kan. So, tadi soalan dia. Okey, tu dia. Y apabila X 1.5 dan X apabila Y sama dengan 6. Okey. X 1.5, Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dekat sini. 6. X 1.5. Okey. Okey, jadi bila X 1.5 terbalik X dahulu. So, kamu buat garis putus-putus sampai kena graf kamu. Tengok cikgu buat. Okey. Okey, cikgu dapat 14. Okey, Y sama dengan 14. Okey, kalau Y sama dengan 6, X berapa pula? Sama juga, ambil garis putus-putus. Ambil garis. Buat garis putus-putus sampai kena graf tu ya. Right, dah sampai dah. So, berapa kat sini? Ya, X sama dengan 3.2. Okey, jawapan ni jangan lupa tulis dekat ruang jawapan. So, bila kamu tulis, dapatlah 2 markah. Okey, sebab tu kena baca graf. Betul? Betul. Baca graf. Betul. Betul. Okey. Okey, soalan 12. Jadual menunjukkan beberapa ahli Persatuan Bulan Sabit Merah dan Persatuan St. John Ambulance yang telah ditugaskan untuk satu tugasan luar di beberapa tempat sempena Hari Bendera. Okay, so PBSM dengan St. John Ambulance, ada PBSM ada Aiman, Fatin, Cindy. St. John ada Joan, Nancy, Mary. Lelaki, perempuan. Okay. 2 daripada ahli persatuan itu telah diturunkan secara rawak. Okey, 2. Maksudnya 1 daripada PBSM dan 1 daripada Persatuan St. John, ataupun 2 daripada PBSM, 2 daripada St. John. Okey. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. Anda juga boleh menggunakan huruf seperti A untuk Aiman dan seterusnya. Okey, dekat sini A untuk Aiman kan, kebetulan semua huruf besar tu dia pakai huruf yang berbeza. Jadi kamu boleh guna A, F, C, J, and M. So, mari kita buat kesudahan yang mungkin. Okay, untuk menampakkan lagi, kita boleh lukis gambar rajah pokok. Okay. Contohnya, Aiman, Fatin, Cindy, John, Mary, Nancy. Okay. Aiman ni dia akan partner dengan Fatin, Cindy, John, Nancy, Mary. Fatin, Cindy, John, Nancy, Mary. Okey. Tetapi Fatin ni dia tak boleh nak join Aiman dah. Sebab dekat sini Fatin Aiman atau Aiman Fatin pun sama. So Fatin pula dia akan join Aiman, Cindy, John, Nancy, Mary. Okay, Fatin Aiman dah ada dekat atas ni, tak payah tulis lah. Okay, Cindy pula, Cindy Aiman dah, Cindy Fatin pun dah.
So, Cindy Aiman dah, Cindy Fatin dah. So, tinggal Cindy John, Cindy Nancy, Cindy Mary sahaja. Oh, sorry, ada 3 je. Okay, ini tak ada. Okay, John pula. John, sebab dah ada Cindy, Mary, Nancy dengan Aiman. So, John dengan Mary. Sorry, John Mary. John Cindy tak boleh sebab dah ada kan. John Mary, John Cindy. Okey, tak payah, John Mary sahaja. Okey, dengan John Nancy. Okey, Mary dia dah ada semua dah. Okey, Mary Nancy je tadi. Mary Nancy satu saja, dan Nancy pun tak ada dah sebab Nancy seorang kan. So Nancy dah diambil dah. So kita ada berapa anak panah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ruang sampel yang kamu ada. Okey, so cikgu dah tulis dah jawapan dia di sini. Okey, inilah ruang sampel dia. Aiman John, Aiman Nancy, Aiman Mary, Fatin John, Fatin Nancy, Fatin Mary, Cindy John, Cindy Nancy, Cindy Mary, John Nancy, John Mary, Nancy Mary, Aiman Fatin, Aiman Cindy dan Fatin Cindy. So 15 samalah. Okey. Kenapa sama? Sebab kalau Aiman Nancy, Nancy Aiman pun samalah. Kiranya 2 orang yang berbeza kan. So tak perlu nak repeat lah. Okey, itu soalan nombor 12A. Okey, bagaimana pula dengan 12B? Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan. Okey, so cikgu dah tulis kat sini. Lelaki dan perempuan. So, Aiman Nancy, Aiman Mary, Aiman Fatin, Aiman Cindy, John Fatin, John Cindy, John Nancy, John Mary. Ada 4. 4 Aiman, 4 John. Jadi 8 per dengan semua orang 15. Okay, itu jawapan dia. Okey, B2. B1, sorry. Tadi B1. B2. Kedua-dua ahli yang telah diturunkan adalah daripada persatuan yang sama. Okey, so persatuan yang sama macam mana kita nak buat? Okey. So, Aiman Fatin, Aiman Cindy, Fatin Cindy, John Nancy, John Mary, Nancy Mary. Okey, mula-mula kita ambil dulu persatuan PBSM ni. PBSM kan, dia tak kata pun PBSM ataupun St. John kan. Ini PBSM, ini adalah St. John. Jadi 3 pasangan kemungkinan daripada PBSM, 3 pasangan kemungkinan daripada John. Jadi 3 campur 3, 6. 6 per 15. Permudahkan sama dengan 2 per 5. Okey, soalan B3 pula. Aiman dan Mary dikecualikan pada tugasan pada hari tersebut. Maksudnya no Aiman, no Mary. So yang tinggal adalah Fatin John, Fatin Nancy, Cindy John, Cindy Nancy, John Nancy dan Fatin Cindy. Jadi di sini tiada Aiman dan Mary. So ada 6 unsur. 6 per 15, 2 per 5. Jawapan dia sama je dengan 2 tu. Okey. Okey, seterusnya nombor 13. Rajah menunjukkan gabungan pepejal berbentuk kubus dan prisma tegak dengan tapak berbentuk trapezium. Betul ke? Okey, betul. Prisma tegak. Ni kubus bertapak. Kubus segi empat sama lah. Ni trapezium lah. Prisma bertapak trapezium. Okey. Sebab pepejal lain QRSTUVW yang berbentuk kubus dengan sisi 2 cm dikeluarkan dari gabungan pepejal itu. Mana? Tengok. Ya, ini dia. Okey. Diberi tapak gabungan pepejal itu AQRST BCDEF terletak di atas satah mengufuk. Okey.
Diberi HJ sama dengan NM sama dengan 1 cm. Mana HJ? Cari. Okey, ni HJ. NM ni 1 meter. Okey, so gambar rajah ni adalah kubus. So, bila kubus, ni 6, ini 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Okey, so 6. Bila tolak 1, jadi panjang LD tu 5. Okey. So, apa soalannya? A. Lukis skala penuh gabungan pepejal pada satah mencancang yang selari dengan GH sebagaimana dilihat dari X. Okey, so kita baca soalan B teruslah. Dan dongangkan gabungan itu selari dengan CD sebagaimana dilihat dari Y. Senang je ni. Okey, kamu kena guna sikit imajinasi sikit. Okey, so tengok balik gambar rajah tadi tu. Sekejap cikgu pusing ke ikan kertas ni. Okey, so kita cari dongangkan X dahululah. Okey. Dongangkan X. So, dari X ni, kita ada mata yang melihat. Okey, ada orang berdiri kat sini. So, mata dia macam ni. So, tengok dah ni. Daripada sini apa yang dia nampak kan. So, dia akan nampak yang cikgu color ni lah. So, okay, colorkan. Okay. Okay, yang cikgu lorek tu adalah pandangan dari arah X. So, bila dah dapat soalan macam ni, cikgu guna kaedah 4L ya. 4L. Iaitu lorek, lakar, lukis dan label. Okay, ni cara cikgu ajar KBSM dulu tapi cikgu guna jugalah. Okay, lorek dulu. Lakar macam mana? Lakar je lah. Okay. Kat sini boleh lakar. Tu bentuk dia. So, panjang dia. Okay, tengok sini. 6. 6. 6. 6. Ini 1. Ini 5 lah. 2. 2. 2 dan 2. Macam cikgu dapat 2 ni. 2 sini. So, 2. So, panjang 2 jugalah. Okey. So, bila dah lakar, kita lukis pula. Okey. Lukiskan. So, jawapannya adalah ini. Okey. Senang kan? Kita dongangkan X. Dongangkan Y pula. Dongangkan Y. Okey. So, yang kamu nampak dari sini Y adalah ini, dan ini. Okey, so dah lorek. Kita lakar pula. So, mata dia dekat sini. Okey, sampai kamu nampak. Okey, lukis dahululah. 4. Okey, lepas tu ada 1 cm ke atas. Lepas tu kat sini 4 kan. So 4 sebabkan ni 6. Jadi ni 4. Ni 2 lah. So ni 5, ni 1. 6 lah. Okey, so ini dah siap daripada sini. Tetapi disebabkan ada satah yang dikeluarkan, so dia ada garis putus-putus lah. Okey, so sebab dia 2 cm. Senang lah kerja kan. Ukur 2 cm, katakan kat sini. Okey. Okey, ukurkan 2 cm kat sini juga. So, kamu just buat garis putus-putus. Okey, itulah lakaran yang sepatutnya kamu akan lukis nanti. Okey, so kita tengok jawapan akhir dia. Jangan risau, ada kawan yang betul ya. Bagus budak tu. Okey. So, jawapannya adalah ini. Okey. So, label tu pastikan kamu yakin baru label lah. Sebab kadang-kadang ada yang salah label. Salah lah jawapan tu. Okey. Jangan tukar pula ni. Dia akan Y ni. Dia akan X. Okey. So, kamu lukislah macam ni. Okey. Guna pembaris dan skala yang betul lah. Sebabnya ada juga pembarisa yang kalau dia lebih 1 cm, 2 cm pun dia akan tolak. Okey. Okey. Senang kan? Okey.
Okey, soalan seterusnya soalan nombor 14. Okey, 14 ni agak sukar sedikit je. Ramai yang tak suka, tapi kamu kena suka juga. Sebab dia dapat juga markah 1-2 kan, boleh membantu lulus. Halaman 14A menunjukkan pentagon ABCDE, FGHJK, LMNPK dilukis pada suatu sata Cartesian. So, ABCDE ni, FGHKJ yang kecil ni, lepas tu yang besar tu LMNPK ni. Okey, dah. So kita baca lagi apa benda yang disuruh. Okey. Mana soalan dia? Okey. 1. Penjelmaan T ialah translasi 5 negatif 3. Nyatakan koordinat image bagi titik E di bawah penjelmaan T kuasa 2. Titik E di bawah penjelmaan T kuasa 2. Okey, T translasi. Translasi ni adalah pergerakan secara melintang dan menegak. Okey, yang atas ni melintang, yang bawah tu menegak. Okey, apabila nombor tu positif, dia adalah pergerakan ke kanan. Melintang kan, melintang macam ni. So, dia ke kanan lah. Sebab dia positif. Kalau dia negatif, kiri. Tapi kita jangan ambil kira negatif lah sebab dia positif. Negatif 3 tu menegak. Menegak. Okey, pasti Y tu. So, dia positif. Kita ke atas. Negatif dia ke bawah. So, kita kena tengok lah koordinat image bagi titik E di bawah penjelmaan T kuasa 2. Apa maksud T kuasa 2 ni? Okey, itu adalah maksudnya 2 kali penjelmaan T ini. Okey, macam mana kita nak buat? Cikgu ajar. Okey, nyatakan koordinat image bagi titik E. Mana titik E? Okey, E adalah di sini. Okey, kamu lihat pen merah cikgu tu. Okey. 5 negatif 3. Okey, 5 ni tadi adalah positif, dia ke kanan lah. So, gerakkan titik E ni ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia positif 5. Dan sebab dia negatif, pergerakan menegak iaitu ke bawah 1, 2, 3. Jadi sini adalah E yang pertama. Image E yang pertama. So, koordinat dia adalah 1, 5. Tulis. Okey. Okey, itu adalah penjelmaan T yang pertama. T kedua pula daripada titik E yang kedua ni. Okey, jangan daripada sini. Okey, so 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke bawah 3 kali 1, 2, 3. Okey, ini adalah image E yang kedua. So, koordinat dia adalah 6, 4. Okey, inilah jawapan dia. So, macam mana kita nak tulis jawapan A1 ni? Okey, so macam ni. Okey. Daripada titik E tu, koordinat E yang asal. Okey, E yang asal adalah negatif 4, 10. Okey, E asal negatif 4, 10. Okey. So, di bawah penjelmaan T1 yang pertama, dia pergi ke E yang pertama tu iaitu 17 kan? Kejap. 17 ke? Oh ya, cikgu salah tadi. 17. Minta maaf Okey, kemudian penjelmaan T yang kedua daripada E iaitu koordinat 6, 4. Okey. Itu cara tulis dia dan kamu akan dapat markah sini 2 markah. Okey, yang ni kalau betul ni saja dapat 1 markah. Kalau betul dua-dua dapat 2 markah lah. Okey, itu soalan A1. Okey, soalan A2. LMNPK ialah image bagi ABCDE di bawah gabungan transform penjelmaan VW. Okey, huraikan selengkapnya penjelmaan W dan V. VW maksudnya penjelmaan W baru V. So, LMNPK ialah image ABCDE. Jadi,
yang besar tu image. Sebab dia besar kan. Ini yang besar ni image, tulis kat situ. So yang ini objek. Okey. So macam mana kalau kita dapat soalan macam ni? Okey, sama ada dua sama ada dua saja. Pantulan ataupun pembesaran. Okay, sekarang kita siasat lah. Okay, ni image asal A, B, C, D, E. Macam mana dia boleh sampai jadi F, G, K, J, H ni. So, kita kena tengok adakah dia putaran. Okay, kita fikirlah. Kedudukan objek berubah. Tapi, arah objek tidak berubah. Kedudukan objek size. Okay, kita tengok kalau putaran. Macam mana kedudukan putaran. Kita tengok ini. Ini macam mana dia berputar jadi balik macam ni. Sebab yang kalau ini dia pusing kan. Kalau ini berputar, dia akan jadi image kat sini macam ni. Dia terbalik tau. Okey, dia akan jadi macam tu. Dia terbalik. Kan. So, putaran dia tak mungkin. Jadi, dia mungkin pantulan. So, kita cek setiap bucu tu. Kita cari paksi pantulan dia. Okay. So, A dengan F. Jarak dia 1, 2, 3, 4. So, tengah-tengah ni adalah paksi pantulan. So, ambil pen pembaris. Gariskan. Tapi tak confirm lagi ni juga. Garis je dulu. Okay. Okay. X sama dengan 1. Okay. So, titik A dengan F, jarak dia 2. So, sama jarak lah. A dengan paksi pantulan, F dengan paksi pantulan sama jarak. So, kita cek pula. Okay, E dengan K. Okay, E berapa jarak dengan paksi ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. K pula. 1, 2, 3, 4, 5. Sah lah. Ini adalah pantulan. Jadi, pantulan pada paksi X sama dengan 1. Tulis jawapan kamu. W ialah pantulan pada garis X sama dengan 1. Dah siap. Okay. So, V pula. Tengok balik V. Daripada F, G, K, H, J ni. Nak jadi ke L, M, N, P, K ni. Mestilah pembesaran sebab daripada kecil besar kan. So, dia pembesaran. Kita tulis pembesaran dapat 1 markah. So, pembesaran dengan faktor skala berapa? Okay, so, kat sini cikgu tunjukkan faktor skala adalah panjang sisi image bahagi panjang sisi objek. So, image dia yang besar ni 1, 2, 3. 3 unit. So, yang setara dengan ni adalah JH. JH setara dengan PN. So, 3 unit per 2 unit. Jadi, 1.5. Faktor skala dia 1.5. Okay, so, kat mana pusat pembesaran dia? Pusat pembesaran dia, kamu satukanlah bucu-bucu ni. Okay, gariskan bucu yang sama. Macam F ni sama dengan L, gariskan. G sama dengan M, gariskan. N dengan H sama, gariskan. P dengan J sama, gariskan. Jadi, kamu akan dapat pusat pembesaran dia dekat K ya. So, cara nak tulis penghuraian tu adalah pembesaran dengan silap pula. V ialah pembesaran dengan faktor skala 1.5 pada pusat K 6, 10. Okey, ini semua dah dapat markah. Senangnya kamu kena pandailah tengok ya. Okey, B, rajah 14 menunjukkan sebuah bentuk teselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi dan segi 4 sama dengan berbeza transformasi isometri. Okey, segi 4, segi 4, segitiga, segitiga, segi 4, segitiga, segitiga, segi 4. Okey. PQ merupakan dua bentuk segi 4 sama. Okey. ABCD ialah bucu-bucu bentuk segitiga sama kaki. So, nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. Q, P. Okey. So, Q ni dia pergi ke P. Okey. Macam mana Q ni boleh ke P tu? Macam mana dia? Macam tu. Dia putar. Dia ke sini. Q ni.
So, berapa sudut dekat sini? Sebab dia segitiga, sudut dia 180 bahagi 3. 60 darjah. So, putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat A. Itu saja jawapan dia. Okey. Okey, walaupun tak belajar, kamu dengar sajalah. Okey. Okey, soalan 15 pula. Okey, ni senang je. Jadual menunjukkan markah yang diperoleh 45 orang murid dalam suatu ujian. Okey, titik tengah ni adalah X. Okey, dan kekerapannya adalah F. Okey. So, berdasarkan jadual, hitung min anggaran bilangan skor markah. Min adalah titik tengah darab kekerapan bahagi kekerapan. Okey, yang ni biasalah kamu tahulah. Kemudian sisian piawai. Okey, macam mana nak kira dia? Macam ni. Okey. Min jumlah titik tengah dalam kekerapan. Dekat sini tak boleh salah cuai langsung. Kalau tidak maka hilang. Kamu mesti senarai ke ini. Okey, bagi 45. Dan dapatkan jawapan 66.72. Kalau salah kira yang ini, ada yang lupa bahagi 45. So, jawapan dia salah lah. Okey. Okey. Untuk min. Min ni, simbol dia adalah X bar. Okey. Okey, sekarang sisihan piawai pula. Okey, sisihan piawai ni, rumus dia ni ada diberi dekat soalan kertas format exam lah. So, jumlah Fx kuasa 2 bahagi N. N ni bilangan data. Tolak X bar kuasa 2, min yang kamu dapat ni. Sebab tu dia kena betul. Dia berkaitan dengan soalan 2 ni. So, sigma ataupun sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 jumlah Fx kuasa 2 bagi N tolak X bar kuasa 2. Okey. Untuk mendapatkan jumlah Fx kuasa 2 ni, cikgu galakkan kamu buat jadual macam ni. Fx kuasa 2. So, kamu darabkan 2 ni, dapat jawapan kat sini, tambahkan. Okey, kadang-kadang cikgu pun ada buat silap juga. Okey, so kamu kena extra hati-hati ataupun kira 2 kali untuk bagi kamu confident lah. Okey, so masukkan sajalah. Okey, ini jumlah dia yang kamu dapat tu. Okey, 213,511.25 bahagi 45 tolak 66.72 kuasa 2. Ni jangan tekan kalkulator sekaligus. Kamu memang suka tekan sekaligus kan. So, salah lah. Takut salah. Okey, tekan satu-satu dulu ya. Tengok ni. 213,511.25 bahagi dengan 45. Okey. 66.72 kuasa 2. 293.14. Okey, tulis dulu. Jangan terus tulis jawapan tu. Lepas tu punca kuasa 2 kan, dapatlah 17.12. Okey. Okey. So, soalan B tu dia suruh lukis graf poligon kekerapan. Okey. Okey, soalan B. Okey, untuk ceraian ini gunakan kertas graf yang disediakan. So, skala 2 kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 kepada seorang murid pada paksi mencancang, lukis satu poligon kekerapan. Okey. Poligon kekerapan dia mesti bermula dari paksi X tau. Okey, so mesti ada titik tengah sebelum dan selepas. Okey, so kita buat dulu titik tengah sebelum. Okey, senang je. Titik tengah sebelum, sebab dia 34.5 kan, sebelum dia adalah 24.5. Okey, selepas 94.5, 104.5. Okey, pada graf kamu masukkan 24.5, 104.5 dengan kekerapan dia adalah kosong. Okey. Okey, graf yang cikgu dah lukis. Okey. So, poligon kekerapan ni paksi Y dia kekerapan. So, 2 kepada seorang murid. 1 sampai 10 lah. 1 sampai 10. Dan di sini tengok cikgu mula 24.5 sampai 104.5. So, ini adalah kosong lah. Okey. So, kita tengok kekerapan dia. Okey, so kekerapan yang pertama adalah 4. Okey, carilah 4. Sini, okey. 4 kekerapan yang kedua, cikgu tulis kat atas tu 3.
3, 8, 10. 3, 8, 10, 9 dan 5. Okey. 3, 8, 10, 9, 6, 5 dan 0. So, dah ada semua titik. Jangan lupa ambil pembaris ya, bukan pakai tangan ya. Pelikan kegerapan ni. Garis. Gariskan. Garis lagi. Allah. Okey. Pakai pensel digalakkan je, nanti boleh padam. Sorry, tertengok. Okey. So, ini adalah graf yang akan kamu dapat ya. Alright. Ini adalah poligon kegerapan. Okey. So, setakat tu untuk soalan bahagian B. Okay, harap kamu buat pembetulan dan lukis jawapan, graf jawapan yang betul lah. Okey. So, kalau ada video cikgu macam bergerak-gerak kan, so minta maaf. Tapi kalau tak faham boleh tanya cikgu lah. Okey. Okey, 16, 17 tu menyusun nanti Sabtu Ahad ni. Cikgu bagi, okey. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.